Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat ni kita dapat berkongsi sedikit inspirasi dan sedikit ilmiah tentang berkaitan pelaburan dan perdagangan. Terlebih dahulu, ini adalah background saya, Faisal Dato' Abdul Rahman, pengasas pada dua kaedah teknik visualisasi teknikal, BBC Masto dan juga BBC Marsi Trading System. Saya mula melibatkan diri pada tahun 1999, iaitu tahun pertama saya di Mekah University, dan ini adalah sedikit background saya. Yes, 80% background saya adalah syariah. Ustaz-ustaz lah, tapi saya ni bukan ustaz, saya ni baru nak start. Dan daripada aspek pelaburan juga, saya ada satu kelulusan, iaitu SFTE, Certified Technician Financial ataupun Technician Analysis Ekonomi, hampir 10 tahun. Dan saya mula melibatkan diri sebenarnya melalui daripada keluarga, ayah saya sendiri. Kalau anda tertanya-tanya, di dalam setiap video rakaman saya ada gambar di belakang ni. Itulah guru saya, itulah guru, itulah ayah, itulah kawan, itulah sahabat, itulah mentor. Okey, hari ni saya nak berkongsi asas kejayaan ataupun simetri asas kejayaan ataupun trinity ataupun piramid kejayaan. Okey, kita teruskan. Sebelum tu saya akan bacakan sedikit berkaitan disclaimer. Risiko pelaburan, dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tak leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang tak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat keuangan atau penasihat syariah bebas ataupun juga konsultan sekiranya anda punya sebarang kemuskilan berkaitan pelaburan dan perdagangan. Okey, dia dalam kehidupan ni, saya beritahu, simple. Terutama kita sebagai seorang Islam, kalau kita hayati sedikit dalam seruan azan, dalam seruan azan, selepas kalimah syahadah disebut hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Dalam solat menyeru manusia menuju kejayaan. Tetapi kejayaan yang bagaimana itu kita pilih. Kalau kita pilih akademi, kita berjaya ke arah akademi, kita akan berjaya ke arah dia. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, tak maaf saya ada tersekat sikit. Dalam hadis Rasulullah SAW, faman hijrah tu, saya ambil sikit je persekatan ada potongan-potongan. Faman hijrah tu li dunia yusibuha au amaraatin yanqiuha. Maka barang siapa berhijrah untuk dunia atau wanita-wanita yang dia nak kahwininya, maknanya kalau dia hijrah, dia nak kahwin pertama, kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat, dia akan dapat hijrah tu. Dia akan dapat perubahan tu. Dia akan dapat permintaan apa yang dia impikan, apa yang dihijrahkan dia akan dapat. Maka Rasulullah SAW sambung lagi, faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa pula berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrah tu ala ma hajaran, maka hijrah dia tu akan ke arah Allah dan Rasul. Jadi saudara, kita melabur sebagai seorang pelabur Muslim dan pedagang Muslim.
kita boleh berdagang ikut cara yang telah ditentukan oleh batas-batas syariah. Sebab itu kalau anda perasan, saya percaya, sebab ramai tertanya-tanya kenapa akhir-akhir ni baru ustaz timbul, sedangkan ustaz agak lama dalam bidang ni. Saya forex baru mula melabur pada 2014. Semenjak waktu tu, sekejap, saya pun tak tahu ingat. Astagfirullahaladzim, Sayyidina Muhammad Al-Pari, dia menawarkan Islamic account. Itu pertama, Islamic account. Kemudian baru diikut HM, ada beberapa broker lain, like forex, Islamic account. Dan that's why pada saat itu baru saya involve. Tidak, memang saya akan fokus saham. Memang saya punya kepakaran kepada saham, indeks, dan sukuk. Kalau anda biasa pernah dengar sukuk ni, dia warren lain, sukuk lain. Sukuk ni dia ada di Bursa Saham Kuala Lumpur. Nanti you boleh google apa tu sukuk. So dia adalah produk-produk yang bukan leverage. Dia berbentuk seperti bond, seperti shares yang bukan leverage. Maknanya dia memang tak terlibat langsung dengan melanggar-langgar segi hukum-hukum syariat yang ditentukan oleh fiqh berkaitan muamalat. So bottom line dia, kalau kita nak berjaya dalam bidang ni, kita ada contoh-contoh kejayaan. Mereka-mereka yang telah berjaya di dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Kalau kita nak berjaya dari segi agama, dari segi seorang umat yang baik, hamba yang baik, kita boleh mengikut cara-cara mereka yang telah berjaya sebelumnya. Banyak Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in kita boleh jadikan contoh. Sedangkan ulama-ulama hari ini pun kita boleh jadi ikutan dan jadikan mereka sebagai role model untuk kita melakukan penghijrahan. Jadi saudara, poin dia, saya mengajar diri saya, kita kena ada sikap keterbukaan jika kita nak memajukan diri ke hadapan. Kita tidak boleh berasa selesa dengan keadaan ataupun kaedah kita berdagang hari ini. Saya beritahu anda, mungkin kalau anda belum sampai pada stage-stage tertentu, alhamdulillah, anda masih lagi boleh membuat satu corak ataupun satu susur jalur ataupun perancangan untuk berjaya lebih cerah, lebih cerah dan efisien. Maksudnya apa-apa yang saya cakap tadi, kalau you baru nak berdagang, baru setahun, kena letakkan satu limit. Dia ada earlier trader, ada mid trader, ada late trader. Maksudnya dia sebenarnya ada dua saja, tapi saya suka bagikan kepada tiga, supaya ada pecahan-pecahan, ada stage-stage yang kita boleh capai dan achieve. Dia kalau ikut-ikut kan ada new ataupun novice trader dan expert trader saja. Dia ada dua saja, dia tak ada tiga. Tapi saya buat tiga ni untuk pecahan-pecahan ataupun stage-stage untuk kita capai. Kita mengetahui prestasi kita di tahap mana. Itu tujuannya. Sebab itu saudara perlu meletakkan satu garisan 3 tahun pertama dalam bidang ini. Apa pencapaian, apa fokus saudara semua, apa fokus. Sebab saya melihat ramai yang lebih pada 3 tahun masih tidak mempunyai satu sistem yang kukuh ataupun sistem perdagangan ataupun dia panggil compelling market model. Tak ada. Jadi kalau sebagai pelabur pedagang tak ada compelling market model, satu kaedah melabur yang efisien dan menarik, malah terbukti untung, anda tak dapat wujudkan. Ini agak bahaya sebenarnya. Sebab itu kalau saya menyentuh soal halal haram, ramai melonjak, ramai menjerit, tapi saya tak mau sentuh. Sebab kadang rasa takut juga, mungkin besok dekat akhirat saya dituntut.
Jadi mungkin video ni akan memberikan sedikit kita kesedaran. Kita berpatah balik, kita melihat balik kita punya goal, kita punya matlamat, tujuan kita berdagang, dan kita jadikan mereka-mereka yang berjaya ni sebagai kita punya role model, role model. Walaupun mereka ni kafir, contohnya macam you all kenal George Soros, bapa angkat Mahathir, minta maaf lah, George Soros, dia berdagang, dia adalah satu seorang pelabur yang percaya kepada sistem dia, sistem dia. Tapi kalau kita baca kejayaan mereka ni yang meraih bilion ringgit, bukan jutaan, bilion ringgit, mereka memiliki sebuah sistem compelling market model ataupun sistem trading yang sangat terbukti dan mereka tak kongsikan. Inilah so kita tak boleh marah kalau mereka tak kongsi, sebab sebab kalau dia kongsikan, rasanya broker-broker semua institutional, perbankan, Reserve Bank semua tutup, sebab George Soros sahaja dia sendirian pernah hampir mengkolapskan, menjatuhkan Bank of England pada 2016. Baru lagi tau, baru lagi, 2016. Ada yang kata pada 1992, tapi yang terbaru adalah pada 2016. Dan dia pada 2016, 4 tahun lalu pun dia hampir rugi dekat beberapa puluh juta. Dan dia juga hampir mengkolapskan Bank of England, tapi yang jelasnya sebenarnya pada 1992 dan diikuti pada 2016. Yang terbaru pun dia buat juga, di mana dalam pasaran komoditi, dia Soros ni dia tak fokus dia bukan seorang pelabur yang fokus kepada pada komoditi ataupun saham. Dia hanya fokus kepada forex, hanya fokus kepada forex. Then next time orang lain buy, dia short, dia short, dan dia collect hampir 2 bilion dalam sehari. 2 bilion abang kakak sesedara, memanglah dia Yahudi, tapi kita jangan melihat itu. Sebab kalau kita lihat Sayyidina Ali, dia pernah beritahu ketika Sayyidina Hamzah naik atas mimbar berkata, dengan berkhutbah, dia kata la yanzuru ila man qaw walakin yanzuru ila ma yaqal. Jangan kamu lihat siapa bercakap, siapa yang berkata-kata, tetapi kamu lihat apa yang dia kata, apa yang dia buat. So orang kafir tak semestinya tak boleh jadi sebagai contoh atau role model kita nak berjaya di kehidupan dunia. Tak salah pun, tak berdosa pun. So janganlah you nak pertikaikan, Dan banyak lagi, banyak lagi contoh-contoh macam Jesse Livermore, Jesse Livermore ni lagi dahsyat, sebab dia mencipta kekayaan dia daripada tahun 1929, iaitu pada tahun Great Depression. Sejarah ekonomi dunia, saudara, berlaku 33 kali recession ekonomi global, 33 kali. Tetapi yang paling dahsyat, yang paling lama, melebihi daripada 4 kuarter, ada yang sampai 18 bulan, iaitu pada 1972, itu 18 bulan, dan pada 2007, 2008 pun 16 bulan, so yang ini lebih kepada 2 tahun, dipanggil Great Depression ataupun the recession. You kena faham, dalam segi istilah ekonomi, recession tidak melebihi 2 kuarter. 2 kuarter keuangan ataupun ekonomi, 2 kuarter suku keuangan ataupun suku keuangan ekonomi. Maknanya suku tahunan ekonomi, maaf, 1 kuarter 3 bulan, 4 kuarter ada 12, setahun ada 4 kuarter. Recession tidak melebihi 2 kuarter. Sebab itu lihat kita punya Perdana Menteri Tan Sri
Muhyiddin Yassin, kita punya abah, dia ni agak cerdik juga, the wise great leader. Kita kena faham kenapa kita kena ambil ataupun moratorium. Sebab moratorium tu 6 bulan kan. So kereta you tak perlu bayar 6 bulan. So 6 bulan tu adalah 2 kuarter. So duit yang perlu bayar kereta dan tak perlu dibayar pada 6 bulan ini, duit lebihan tu simpan untuk emergency sekiranya berlaku kelangsungan kemelesetan ekonomi selepas 6 bulan nanti, selepas bulan 9 September. So jangan belanja duit tu. So ada sebab tu kita berdagang, kita kena tahu apa sebenarnya berlaku. Kenapa moratorium 6 bulan, kenapa tak 3 bulan, kenapa 6 bulan. Sebab itu recession punya benchmark ukuran adalah 2 kuarter, melebihi daripada 2 kuarter, dan kelangsungan dia panjang melebihi 1 tahun, itu dipanggil depression, Great Depression. Tapi sekarang ni belum berlaku lagi Great Depression. Yang betul-betul the Great Depression yang melahirkan Black Tuesday, Black Monday, Black Friday, itu adalah pada Oktober 1929, iaitu keseluruhan saham-saham indeks di Wall Street jatuh. Dan kenapa jatuh? Sebab waktu itu semua daripada petani hingga ke engineer, hingga ke menara gading, semuanya melibatkan diri dalam sektor saham, dalam segmen saham, indeks sebagainya. That's why perkataan, kalau kita dengar, jangan melabur, nanti rugi. Perkataan itu lahir pada 1929, 80 tahun dulu. Sebab itu orang beli waktu itu saham jatuh rugi. That's why sampai ini kau jangan main saham rugi. That's why itu sejarah. So ini sejarah, tak ada kena-mengena pun, tapi ini sejarah. Okey, kita continue lagi. Okey. Ini adalah syllabus, syllabus di dalam saya punya slot. Okey, saya akan terangkan apa Bollinger Band. Ini adalah BBC Masto punya indicator. Moving average negatif, ciku span ataupun ciku linear, moving average dan fractal, RSI, stochastic oscillator, market type, jenis-jenis pasaran, trending and ranking, reversal and continuation pattern, support dan resistance, and pivot traditional. So pivot ni adalah option, saya jarang pakai sebenarnya. Candlestick pattern, entry trade market, lebih kepada candlestick pattern ni akan saya terangkan ada 11 point of entry. 11 point of entry. Kalau teknik-teknik lain macam Abang Omar, saya panggil dia Abang Omar, dia ada 3 atau 4 entry. So saya ada 11. Saya pun takut nak bagi korang. Yang 4 Abang Omar bagi pun ajar didik pun tak boleh buat duit. So ini 11. Saya beritahu tak perlu 4, tak perlu 11. Tahu 1 cukup. Yang penting pasal kena faham apa itu pelaburan dan perdagangan. Tahu ada sikit-sikit. You kena faham definisi pelaburan dan perdagangan. Pelaburan ni adalah melibatkan saham-saham. Pelaburan dan perdagangan melibatkan suatu aset yang dimakan masa, dengan satu niat tunggal, tujuan tunggal, iaitu meraih kekayaan. Tak ada orang melabur nak rugi. Orang melabur sebab nak kaya, tapi dia kena sabar tunggu masa. Itu pelaburan. Dia melibatkan masa. Kalau kita tak boleh bersabar dalam masa, kita kalah dengan kesabaran, bermakna mereka yang sabar akan menang. Itu simple. Kalau kita tewas dengan kesabaran, bermakna ada orang lain akan menang dengan kesabaran. Itu je. Kalau kita self-sabotage dalam pasaran, bermakna ada orang akan meraih keuntungan. Bila dia melakukan dagangan-dagangan berdasarkan faktor-faktor yang relevan untuk dia berdagang waktu itu, dari segi fundamental, analisanya.
berbeza, berlawanan dengan mereka yang berdagang kerana emosi. Memang first enter market, pump. Sebab trade what we see, kita nampak dia sell, atau kita nampak dia buy. Kita kan 01, dia turun, kita masuk 02, dia turun lagi, kita masuk 03. Yang keempat dah tak masuk sebab trade what we see, dah masuk trade melibatkan emosi abang kakak. That's why ini dikata self-sabotage ataupun psikologi. Kita dah kalah tak sedar. Kita dah kalah, kita dah kalah awal lagi. That's why kita lebih banyak buang masa dan kita merosakkan kita punya kesihatan spiritual. Kita punya daya fikir, pertimbangan kita akan berubah sekiranya melibatkan emosi. Ingat tu. Okey, kita go through dulu. Okey, so index Celsius, okey, ada 3 elemen: minda manusia, kekangan tabiat, menerima kerugian, willingness, sekatan emosi, masalah dan penyebab psikologi. Saya akan kongsikan juga nanti. Okey. Okay. Untuk berjaya perlu ada 3. Dalam video-video sebelum ni saya pernah sebut, untuk berjaya terutamanya sebagai pelabur ataupun pedagang, you tak perlu ambil 5, 6, 7, 8 filosofi untuk you berjaya. Saya beritahu 3 dulu. Make it simple. Make it simple and works. Dan istiqamah, itu paling penting. Yang pertama, okey, yang pertama adalah sistem. Apa dia? Sistem. Sebab tu saya kata 3 tahun pertama goal you jadi novice trader ataupun rookie trader tu, first 3 years, apa you punya goal? You nak terus buat duit? Ini dah salah. Ini dah salah. Sebab itu you akan rugi selama 3 tahun. Sebab goal dah tak betul. Goal dah tak betul. Dia ibaratlah orang ke laut, orang nelayan, dia nak pergi ke laut, nak menangkap ikan, dia kena buat jala. Kalau tak ada jala, dia kena beli jala, jaring. Kalau tak boleh beli jaring, dia pandai, dia jaring sini, dia buat jaring. So bila ada jaring, jala, dia letak atas perahu, dia pergi ke laut, baru dia buang dekat laut, baru ada rezeki 50-50. Jadi kalau kita berdagang 3 tahun, kita tak tahu apa kita cari duit, tak ada sistem, tak ada ilmu, hanya ikut-ikut, ini adalah satu tindakan yang membinasakan diri. Tak maaf saya kata, saya bukan nak drop down you all, tapi ini nasihat saya. Stop, immediately stop all your trading, back to back balik, down to earth balik, set up you punya goal balik. First, cari trading system. Sistem ni ataupun compelling market model ni, trading system ni, you bukan boleh test 3-4 bulan. At least kurang-kurang 3 tahun you kena run. Bukan setahun abang kakak. You kena buat at least 3 tahun. Saya beritahu, kalau saya beritahu ni, you jangan rasa alah bodohnya aku. Jangan. Kenapa saya kata itu? Sebab saya beritahu, yang dengar video saya ni belum ada lagi lebih pada 1 tahun bertahan pada satu trading system. Mula-mula masuk guna Ichimoku, mula-mula guna Ichimoku Kyospan, ya. Kemudian yang kedua guna pula BBMA. 2-3 bulan rugi, habis. Trade 3 kali untung. Tiba-tiba rugi sekali, kau buang trading system, kau pergi cari lagi, kau Google lagi, kau halu sana halu sini. Ada tak kelas baik-baik punya guru-guru yang terbang sana terbang sini? Aku pun nak terbang lah. Ini banyak perbuatan sia-sia, saudara. Saya beritahu kan. So stop, ambil balik, ingat balik, recall, refresh. Apa you punya trading, apa the first indicator you kenal pelaburan, apa indicator, the first indicator you kenal, you ambil balik,
Then you start from there. Cari guru, suruh dia terangkan apa indikator ni, apa dia punya function, what relative indicator to another indicator, apa dia punya fungsi, apa dia punya peranan dalam market. So you kena tahu. Then set up satu trading system. Kalau you tak boleh made up you punya trading system, you boleh gunakan yang proven punya trading system. Ada proven system. Tadi saya kata tadi, Ichimoku, apa lagi? MACD. Tapi MACD ni dia tak boleh, dia bukan single indicator, dia perlu combine indicator dan dia baru works. Mungkin dia combine dengan moving average ataupun MACD dan memang moving average. Dia combine dengan Fibo ataupun Bollinger Band. Tak kisah, tapi boleh gunakan mereka-mereka ataupun guru-guru yang ada trading system yang terbukti dan berkesan. Macam mana nak lalui proses terbukti dan berkesan? Perlu lalui backtest. Backtest ni kita boleh guna demo. Backtest ni boleh guna demo. Tapi ingat, kalau dalam 1 tahun you separate, you divert 1 tahun semua backtest guna demo, ini pun satu apa dia? Satu kajian yang buang masa. You nak dapatkan satu trading system yang baik, perlu buat 2 backtest. Satu backtest dengan demo, kemudian yang kedua gunakan forward test dengan real money. Sebab demo dengan real, dia ada beza. Memang kita nampak serupa, tapi sebenarnya tak sama. Dari segi spread, dari segi real time, dari segi dia punya kepantasan masuk order, tak sama. Execute dia tak sama, timing dia ada beza. So kena lalui dua proses. Paling kurang pun setahun, 6 bulan backtest, then 6 month another forward test. Kena buat. Dan you kena ada statistik mana yang berulang dan dianya terbukti, itu jadikan dia sistem. Mana yang berulang dan dia tak works pada tempat yang sama, maknanya kalau sebelum ni tempat yang sama, pattern yang sama dia untung, dan another retest dia tak make it profit, so jangan jadikan dia sistem. So kena carikan dia match indicator and current type market, then we come up with satu sistem trading yang sangat baik untuk anda saja, bukan untuk orang lain. Faham Okey, kena ada sistem. Sebab kalau you tak ada sistem, berdagang lah, you ada 100,000 pun, 1 juta pun, dia tak akan jadi. You akan jadi gambler, you akan jadi gambling, you akan jadi penjudi. Memang jadi penjudi tegam, tak mahu saya kata. Sebab itu sistem sangat penting. Kenapa sistem? Yang pertama, mereka yang berjaya, pelabur-pelabur yang berjaya, macam Ben Rogers, Jesse Livermore, siapa lagi, Warren Buffett, mereka ni semua ada sistem, abang kakak. Hedge fund yang berjaya, Ray Dalio, semua ada sistem. Mereka ada sistem. Kalau tak ada sistem, ibarat macam kita masuk rumah kita tak ada sistem. Saya masuk rumah tuan-tuan, saya pakai slipper, saya pergi dapur ambil air, tuan-tuan yang anak dara, saya masuk bilik, saya tidur, saya baring. Apa jadi? So begitulah maksudnya. Perlu ada sistem, perlu ada culturing. Dan bila ada sistem, jangan sesekali break your own system. Jangan break out your own system. Jangan break down your own system. Sistem kena jaga baik-baik. Jangan dilute. Dilute means jangan ada harapan. Kalau dah sampai tahap provided, kerugian, just cut loss. Simple. Tak ada dilute, akan naik. Tak ada. So you trade depend on your sistem prestasi. Itu yang penting. Sebab kita kena faham behavior market, whatever market, regardless of market sekalipun,
sama ada produk leverage, tak leverage, semuanya adalah dynamic. Dia volatile, dynamic. So kalau kita tak ada satu sistem yang statik, kita pun akan jadi dynamic dan kita tak akan dapat apa-apa dari segi pelaburan, melainkan kita dapat mental damage ataupun self sabotage dan sebagainya. So kita tak nak tu. Kita nak berniaga, kita nak menjemput rezeki dalam keadaan yang berlapang dada, okey, dengan ilmu. Ingat apa dia? Ilmu. So sistem sangat penting sebab sistem adalah statik. So bila kita ada statik, kita boleh perangkap dynamic. Dia masuk dalam statik kita, sistem. Itu kita punya law. Simple. That's why saya beritahu, belum ada manusia atau pelabur yang mereka ni hari-hari berdagang dan mereka sentiasa menang. Tak ada, bang. Sebab market ni, dia ada waktu dia, ada sebab dia. Sama ada dari sebab ekonomi ataupun sebab diri kita sendiri, emosi. Tapi mereka yang sentiasa daripada pagi sampai malam ini bukan manusia, ini robot. Daripada pagi sampai malam, daripada pagi Isnin sampai pagi Jumaat, 24/5. Kalau 24/7, 7 hari seminggu, 24/5, 5 hari, 24 jam. So bahaya. Belum ada lagi yang trading sepanjang masa, melakukan dagangan sepanjang masa, mereka ni menang sepanjang masa. Tak ada. Mereka akan melalui kerugian. Walaupun itu yang tak ada ilmu. Saya beritahu, yang ada ilmu pun, walaupun sesekali mereka masuk berdagang, macam saya pun sesekali masuk berdagang, tidak lari, tidak lepas daripada kerugian. Tak bermakna sistem tadi, walaupun hebat sistem tu, kita tak lari pada rugi. Rugi tu tetap ada, tetapi dari segi konteks kita berniaga, keuntungan masih mengatasi kadar kerugian. Itu kita punya fokus. Okey. Pertama adalah apa dia? Simetri asas kejayaan, sistem. Sistem. Yang kedua, pengurusan keuangan. Amalan pengurusan saluran wang yang betul dan sistematik. Kalau hari ni ada berdagang 5% daripada capital, saya beritahu, saya punya simple, saya beritahu anda macam mana saya berdagang. Saya berdagang, okey, saya pun menggunakan modal seperti anda, tetapi saya mula meletakkan risiko lebih daripada 5% ataupun 10% sekiranya margin keuntungan dah ada. Maknanya saya dah untung dan saya akan gunakan margin tersebut untuk saya risikokan tanpa mengganggu sedikit pun capital base tadi. Clear Nampak tak? Itu salah satu. Yang kedua, kita boleh menggunakan kaedah ratio, ataupun 1:2. Itu paling simple. Kalau you nak praktik, you nak didik di diri you seperti itu, saya boleh suggestkan you trade di plus 500. Tak boleh. You boleh trade di eToro. Di eToro. eToro, you just click aja berapa leverage, berapa percentage you sanggup, dia automatically berapa capital, di sini akan calculate dan di sini akan stop bila dia against our position, kita rugi. Dan bila dia ikut kita punya prediction, kita untung. That's all. Dia all automatic, but kita kena setting. So saya nasihatkan, kalau you nak didik diri you, sebab saya tak nampak lagi broker lain yang ada kaedah begitu. Di eToro pun $200 you dah boleh trade index, saham index. Sebab bila $200, kalau saya tak silap, saya pernah masuk untuk trade euro, dia so automatic dia tolak 25%. Maksudnya 25%. Okey, daripada 200 dia hanya tolak 10% saja, tak sampai 10% pun untuk digagangkan. So
Daripada $25 tadi, daripada $200 kita punya modal, kita dagangkan $25. $25 tadi dia bagi 2. Maknanya 5%. Dia, kalau kena stop loss $12, 0.5% kita rugi. Kalau kita untung 12.5, kalau kita tambah satu beneficiary, kita boleh untung 24 ataupun $25 dengan kadar nisbah yang kita letakkan kadar kurian tadi $12.5%. So you boleh check lah, you try Google dekat eToro. Saya nak buka satu portfolio untuk manage fund sebab ada satu datuk tu, tapi tak apalah, tu nanti saya tak guna pun cerita dekat sini. Okey, pentingnya pengurusan kewangan, tapi dan buang sikap, sebab hari-hari withdraw, hari-hari belanja tak guna juga, sebab kadang seminggu sekali withdraw, Sabtu Ahad pergi tengok wayang, bawa anak bini, sambut birthday, bla bla bla, withdraw 200, habis 150, then saving pun tak ada. That's why saya beritahu, you kena ada pengurusan, perlu ada pengurusan. Saya akan detailkan lagi dengan slot yang lain tentang pengurusan kewangan ni, dan ratio. Saya akan detail sejelas-jelasnya dari segi spread, PIP, sehalus-halusnya, bagaimana nak berdagang tanpa zero loss capital. So kita letak 100, kita tak withdraw 100. Contohnya kita trade, kita untung $5, kita hanya trade keuntungan yang $5 tadi kita risikokan. $100 ni tak kacau pun dalam akaun yang sama. Itu ada kaedahnya. Dan yang ketiga adalah psikologi. Apa psikologi? Sebab itu saya beritahu anak-anak didik saya. Anak didik saya beritahu, saudara, 90% adalah psikologi. 10% saja nak trade pun. Market 10% saja. 90% adalah psikologi. 10% tu kalau kita nak perhalusi lagi pun, dalam market pun dia ada psikologi. Sebab itu saya ada 2 slot, satu psikologi pasaran dan yang kedua adalah psikologi pedagang. 3 psikologi pelabur. Ada 3 slot saya. InsyaAllah saya akan kongsikan sedikit sedikit. Ada kelapangan, insyaAllah ni PKP Allah permudahkan. Alhamdulillah dapat berkongsi dengan anda juga. Saya itulah niat saya. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan saya memerlukan sokongan-sokongan anda semua. So jangan lupa subscribe dulu saya punya channel tu. Sebab bila you subscribe, you akan dapat update sentiasa bila saya upload new video ataupun new rakaman ataupun live streaming. Sebab kita ada potential, bila ada saya capai 1000 subscriber, so saya boleh buat live streaming. So that's much better, sebab kita boleh trade live try. So banyak, that's the next plan, kita boleh work together insyaAllah. So apa psikologi? Apa psikologi? Psikologi ni benda yang bernyawa. Dia adalah satu fenomena mengenai pemikiran, mengenai kesihatan, mengenai apa lagi? Hubungan peribadi. Segala-galanya adalah psikologi. Kalau kita hubungan tak bagus dengan isteri, dengan anak, dan kita berdagang pun akan ganggu. Tunggu timing saja. Ibarat saudara kita petik begini. How long you can do this? How long? Lama-lama you sakit dan you stop. Macam itulah, bila you stop, account portfolio you akan burn. Sebab itu psikologi ni banyak, bukan melibatkan kita punya tingkah laku sahaja dan pemikiran minda, tetapi melibatkan dari segi aspek kita punya pergaulan, kita punya sosial, kita punya what in relative in our life environment. Itu psikologi. Kalau di pasaran biasa anda dengar psikologi level. Okay,
Psikologi level ni adalah big round number ataupun BRN yang ada kosong-kosong. Biasanya dia valid for GBP and Euro currency. GBP and Euro currency. US yang lain-lain tak berapa valid. So dalam pasaran bukan itu saja, cuma saya nak sentuh je. Tapi dari segi seorang pedagang perlu ada psikologi yang kuat, yang kukuh dari segi spiritualnya, dari segi pengawalan emosinya, dari segi penjagaan kesihatannya. Kalau you buat part time, make it, saya beritahu saya nak bagi contoh. Kalau you buat part time, katakan you kerja shift, balik patut you rehat, tidur sebab you kerja shift. Tapi you kerja shift dan you balik, you buka MT4, you trade. Ini juga bahaya sebab you tak ada rehat yang cukup. You punya mental lemah, you punya spiritual lemah. Bila floating sikit aja, mula self-sabotage, mula buat perkara-perkara bangang, mula buat perkara-perkara bodoh, mula jadi trader bingai. Kalau padahal dia seorang trader yang berilmu, tapi disebabkan badan dia letih, mendorong cara fikir dia, menjadikan psikologi dia lemah dan memusnahkan dan berpotensi menggosakkan dia punya akaun pelaburan. So banyak perlu lihat. Tapi apa saya beritahu, asas 3 ni jagalah. Pertama sistem, yang kedua pengurusan keuangan, yang ketiga psikologi. So ini jagalah, tak susah pun, betul tak? Kena jagalah. Okey. So banyak kalau kita lihat contoh-contoh pelabur-pelabur lain seperti Paul Johnson, John Paulson, mereka ni semua hebat-hebat. Akhirnya mereka ada yang mula berhutang, macam Jerome, dia berhutang $1,600 dan dia make it in 10 years sebanyak berapa bang? 100 juta dolar dalam komoditi. Okey, macam John Paulson menjadi terkenal pada tahun 2007. 2007 ni pada tahun depression. Masih ingat tak? Tahun depression. Ekonomi depression berlaku every 10 years. So itu kena ingat. Setiap 10 tahun. Pada 2007-2008 dia buat duit sebanyak 4 bilion. Waktu tu memang kejatuhan ekonomi sangat teruk pada 2007-2008. Kalau you dah trade that time, tahulah. Saya masa tu pun ayah saya untung hampir dekat 3 juta, tapi saya rugi. Saya rugi tak banyak sebab saya pun trade pakai duit bapak waktu tu. Jadi tak banyak. Okey. Apa yang kita nak lihat, macam mana mereka ni berdagang. Apa yang menjadikan mereka ni berjaya dalam pelaburan? Kenapa mereka boleh berjaya? Sedangkan mereka ni bukan background ekonomi, bukan nak kita bukan nak jadi psikiatris, nak tahu psikologi. Kita bukan nak jadi Standard Chartered, perlu ada SCCA ataupun CPPA. Tak perlu. Sebab kalau saya ni kebetulan je, sebab saya pernah jadi remiser di Bursa Saham Kuala Lumpur. Bila jadi remiser under Pribumi, Persatuan Remiser Bumi Putra, kena ada MSTA atau CFTA, Certified Technician Analysis, ataupun dulu tak ada MSTA. Bila dah ada mata, Datuk Nazir dah wujudkan bahawa ada MSTA. Dulu UK STA, dia panggil UK Society Technician Analysis. Sekarang MSTA, Malaysian Society Technical Analysis. So itu kalau saya galakkan, kalau you all ada duit, you masih muda, you rasa bidangnya boleh pergi jauh, cari 18, zaman saya tu 18,000, 19,000. Sekarang ni mungkin dekat 30,000 untuk ambil MSTA. CFTA pun sikit lebih kurang. So banyak.
Saya ni kebetulan je sebab pernah jadi advisor. Jadi pun tak lama, setahun lebih, kat 2 tahun begitu itu rezeki saya. That's why bila ada benda ni, so bolehlah dipanggil certified chartist. Okey, boleh jadikan mereka-mereka ni sebagai kita punya mentor. Jadikan mereka ni sebagai role model. Sebab mereka pun bukan lahir pada keluarga yang senang atau berlatar belakangkan background ekonomis. No, tak. Mereka dah berjaya daripada berdagang, meraih keuntungan. Contoh Paul Jones Paulson, dia buat 4 bilion pada 2007. Kemudian waktu tu memang semua orang sibuk nak jual, tapi dia ambil keputusan untuk beli. Beli waktu recession tu. Orang lain sibuk jual, dia sibuk beli. Dia seorang je beli. So macam Bitcoin lah sekarang ni. Ibaratnya Bitcoin pada 2014. Okey, kita tengok sejak saya nak tunjukkan. Okey, kita cerita Bitcoin. Okey, Bitcoin ni, kalau nak tengok cerita Bitcoin pada 2014, 2011, 2012, 13, 14, harga itu saya beli Bitcoin dulu $105 dalam RM500. Saya hampir dapat 1 juta lebih. Alhamdulillah. 2018, 2017 saya dapat sebab Bitcoin ni sampai ni saya dapat yang sini dia naik. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bitcoin saya paling banyak habis kena scam, tapi tu tak mau cerita. Okey, Bitcoin. So waktu kat sini ramai saya ajak lah kawan-kawan daripada jaringan-jaringan kenalan ayah saya, sahabat-sahabat saya belajar di Mekah. Tak maulah Ustaz share ni, semua bahaya, ni semua bubble punya market, bahaya. Macam Swiss cash dulu. Saya kata, tak, ini kita cuba, insyaAllah tak ada masalah. Sedangkan waktu saya offer mereka tu, dah ada debit card Bitcoin, di mana daripada Neteller kita boleh transfer gunakan Neteller punya card. Saya ada card Neteller, sekarang dah tak boleh pakai. Malaysia tak boleh, semua Europe, dekat Europe punya country je boleh pakai Neteller card. So kita transfer Bitcoin tu, so kita boleh swap. So memang seronok lah. Jadi saya ajak kawan-kawan, tak nak. Sekarang bila dah naik harga dekat, pernah cecah 20 ribu kat 100 ribu ringgit. Kat sini dah boleh sibuk nak beli. Jadi tak sesuai. Sebab itu saya beritahu perlu ada sistem. Okey, perlu ada sistem. Kita trade depend on kita punya apa sistem kita kata. Kalau sistem kita kata buy, okey kita buy. Dekat mana provided limit ataupun stock order ataupun kerugian kita. Ingat itu saya beritahu. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi untuk video rakaman akan datang. Panjang, tapi itulah sebab saya tak nak makan masa 1 jam 2 jam. Sebab bila kita nak upload, saya minta admin saya jadi banyak hari. Saya tak mahu berlaku macam yang 2 hari lepas saya berkongsi anda GBP dengan USD Kanada, sedangkan waktu tu kita beli intraday. Saya dapatlah untung, admin saya dapat sikit. So berdagang ikut. Saya akan tunjukkan semua entry dengan 001. 001. Biar yang trade 005, 0010 ni ambil fikir sikit lah. Kenapa saya trade 0.01. Okey, nak mengelakkan diri kita daripada berjudi ataupun kita trade dengan ilmu ikut apa yang agama kita kata. InsyaAllah kalau kita buat apa yang betul dengan ilmu, dengan kita bernajat kepada Allah SWT sebagai pelabur Muslim dan pedagang Muslim, InsyaAllah saya beritahu anda, kejayaan menanti anda di puncak kejayaan. Okey, InsyaAllah bersama dengan saya lagi FDAR, pengasas BBC Masto, trading system, always leading forward, iaitu sentiasa memimpin anda ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.